Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Ya, amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar membaca memanai kitab Syarah Kafrawi terhadap matan Ajrumi. Alhamdulillah sudah sampai di bab kan. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua sekarang. Wa amsa al-wawu harfu atufin dan amsa. Jadi fi'il nakisah kemarin ada 13. Yang pertama yaitu kana, sudah kita bahas. Nah, wa amsa dan amsa al-wawu harfu atufin dan bermula waw itu rataf. Amsa ma'tufun ala kana. Bermula amsa itu diatafkan kepada kana. Mabniun ala sukuni. Dibina di atas sukun fi mahali raf'ain pada mahal rafa. Nah, amsa ataf kepada kana karena kana jadi khabar mahalnya rafa. Berarti amsa juga mahalnya rafa. Yani menghendaki oleh musannif rahimahullah. An-nasaniya mimma yarfa'ul isma. Wah sungguh yang kedua dari mama yang merafakkan ianya ma akan isim, yang sibu dan menasabkan ianya ma akan khobar itu amsa. Artinya fi'il nakis yang kedua amsa. Apa arti amsa? Wahia litisofil mukhbari anhu bil khabari fil masa. Wahia dan dianya amsa itu litisofi. Untuk bersifatnya mukhbaran. Mukhbaran alladhi yang dikhabarkan darinya. Jadi mukhbaran itu maknanya mubtada atau isimnya. Wahya dianya amsa itu untuk mensifatkan mukhbaran, untuk mensifatkan isimnya asa, bil khabari fil masa, bersifat dengan khabar pada waktu sore. Jadi ini dari contoh kita pahami. Contoh nahu bermula demikian itu seperti nahu khabar mubtada mahdzuf takdirnya wazalika. Wazalika nahu amsa zaidun ghaniyya. Jadi apa arti amsa tadi? Bersifatnya mukhbaran. Bersifatnya Zaid bil khobari dengan khobar pada waktu sore. Amsa Zaidun ghaniyan. Jadi kayalah si Zaid di waktu sore. Nah, begitu seolah-olah maknanya ya. Kayalah si Zaid bersifatnya khobar kepada isim pada waktu sore. Berarti amsa Zaidun ghaniyan. Kayalah si Zaid pada waktu sore. Nah, cuma kalau kita arti perkatanya, amsa Zaidun. Arti amsa Zaidun, dakhala Zaidun fil masa. Masuklah si Zaid ke dalam waktu sore. Itu amsa Zaidun. Jadilah si Zaid di waktu sore itu yang kaya. Nah, begitu lebih kurang makna lengkapnya. Amsa Zaidun. Nah, jadilah si Zaid di waktu sore itu ghanian yang kaya. Amsa fi'il madhi nakisah mabni ala sukun, tugasnya rafa isim nasab khabar. Zaidun isim amsa, isim marfu dan rafa dhammah karena isim mufrad. Ghanian khabar amsa. Khabar amsa mansub tanda nasab fathah. Nah itu. Wa i'rabuhu amsa fi'lun madin dan bermula i'rabnya contoh itu amsa itu fi'lun madin. Amsa fi'il madhi. Yarfa'ul isma merafa'kan ia akan isim wa yansibul khabara dan menasabkan ia akan khabar. Zaidun ismuha marfu'an biha. Bermula Zaid itu isimnya amsa itu marfu' dengannya amsa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun dan bermula tanda rafa'nya Zaid atau bermula tanda rafa'nya isim itu dhammatun dhahiratun itu dhammah yang dhahirnya dhammah fi akhirih pada akhirnya isim, akhirnya Zaidun. Wa ghaniyan khabaruha dan bermula ghaniyan itu khabarnya amsa. Mansubun biha itu mansub dengannya amsa. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu dan bermula tanda nasabnya ghaniyan itu fathah yang dhahir ya. Jadi fi'il nakis yang kedua yaitu amsa.
Arti amsa berarti bersifat isim dengan khobar di waktu sore. Amsa Zaidun. Di waktu sore si Zaid itu yang kaya. Begitu juga boleh artinya. Di waktu sore si Zaid itu yang kaya. Atau masuklah si Zaid. Di waktu sore itu yang kaya. Wa asbaha dan asbaha. Al-wawu harfu atfin bermula wawu itu huruf ataf. Asbaha ma'tufun ala kana. Bermula asbaha itu diatafkan kepada kana. Mabniyun alal fathi dibina di atas fathah fi mahalli raf'in pada mahal raf'ah. Jadi wawu ataf asbaha ataf kepada kana karena kana jadi khobar sebelumnya. Mahalnya rafa asbaha juga rafa. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah anna salisa mimma yarfa'ul isma wa yansibul khabar asbaha. Wah sungguh yang ketiga dari ma yang merafa'kan ianya ma akan isim dan menasabkan ianya ma akan khabar itu asbaha. Yang nakis yang ketiga asbaha. Apa makna asbaha? Wahya litisafil mukhbari anhu bil khabari fi sobah. Dan dianya asbaha itu untuk mensifatkan mukhbaran. Mukhbaran tadi isimnya. Isimnya asbaha. Atau asalnya mubtada. Dan dianya asbaha itu litisafil mukhbarian. Untuk mensifatkan mukhbaran dengan khabar di waktu subuh. Jadi asbaha maknanya masuklah ini. Asbahal bardu syadidan. Jadilah embun di subuh hari itu yang syadidan. Yang kuat banget. Dingin. Asbahal bardu. Jadilah dingin. Di waktu subuh itu yang sangat-sangat. Nah, rada susah mengartikannya. Masya Allah. Kalau dulu waktu belajar di kampung artinya bersubuh-subuhlah dingin itu yang sangat. Nah, jadi di waktu subuh dingin atau embun atau dingin itu sangat-sangat. Nah, gimana sih cara mengartikannya? Jadi i'rabnya biasa asbaha fi'il madhi nakisah tugasnya rafa isim masa khabar. Bardu isimnya marfu dan rafa dhammah syadid dan khabarnya. Khabarnya mansub tanda nasab fathah. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu asbaha fi'ilun madhin. Asbaha itu fi'il madhi. Kemudian fi'il madhi yang nakis, fi'ilun madhin nakisun fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim yang sibul khawara menasabkan ia akan khabar. Wal bardu ismuha dan bermula bardu itu isimnya asbaha. Itu yang marfu dengannya asbaha. Jadi marfu'on ini khobar ba'da khobar. Bermula bardu itu isimnya asbaha. Itu dirafa'kan dengannya asbaha. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Dan bermula tanda rafa'nya bardu itu dhammah yang zahirnya dhammah karena isim mufrad. Wa syadidan khabaruha dan bermula syadidan itu khabarnya asbaha. Mansubun biha itu dinasabkan dengannya asbaha. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu dan bermula tanda nasabnya syadidan itu fathah yang zahir ianya fathah. Nah, jarang-jarang nge-live di TikTok kan. Ini buat buat rekaman biar ada rekamannya. Wa adha dan selanjutnya adha. Al wawu harfu antafin bermula wawu itu rata. Wawu rata asbaha adha ma'tu kepada kana. Jadi adha ini kita sebut isim hikayah ya di sini ya. Nah, biasanya disebut adha isim ala sabilil hikayah. Sebenarnya dia fi'il. Cuma dihikayahkan di sini. Mabni ala sukun pada maharafa itu. Al wawu harfu atfin wawu itu rata wa adha ma'tufun ala kana. Adha itu diantah kepada kana mabniun itu dibina di atas sukun fi mahalli raf'in pada mahal rafa. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah anna rabi'a mimma yarfa'ul isma. Bahwa sungguh yang keempat dari ma yang merafa'kan ianya ma akan isim. Bayan sibul khabara dan menasabkan ianya ma akan khabar itu adha. Adha fi'il nakis yang keempat adha. Wahya litisafil mukhbari anhu bil khabari fit duha. Dan dianya adha itu untuk mensifatkan mukhbaran. Untuk mensifatkan isimnya dengan khabar pada waktu duha. Nah, bermula demikian itu seperti adhal faqihu wari'an. Masuklah si faqih itu ke dalam waktu duha itu yang wara. Atau si faqih itu di waktu duha itu seorang yang wara. Nah, itu cara mengartikan bebas sebenarnya. Yang penting kita paham. Berduha-duhalah si faqih itu yang wara. Nah, boleh juga. Atau tibalah si faqih di waktu duha itu seorang yang wara. Seorang faqih ini kalau duha wara. Tapi kalau duhur bisa saja wara, bisa saja enggak wara. Ya kan? Nah, jadi arti adha di sini
mensifati mukhbaran. Mukhbaran di sini fakih. Kita sifati dengan khabar di waktu duha. Jadi isim fakih mukhbaran ini kita sifati dengan wara dengan khabarnya di waktu duha. Artinya si fakih itu wara di waktu duha. Boleh juga artinya begitu. Adhal faqihu wari'an. Si fakih itu jadi wara di waktu duha. Artinya begitu. Wa i'rabuhu adha fi'lun madin naqisun. Bermula i'rabnya contoh itu adha, bermula adha itu fi'il madhi yang nakis. Ianya fi'il madhi, naqisun na'a kepada fi'lun. Bermula adha itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim wa yansibul khabara dan menasabkan ia akan khabar. Wal faqihu ismuha dan bermula kata faqih itu isimnya adha marfu'an biha itu dirafa'kan dengannya adha. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu dan bermula tanda rafa'nya faqih itu dhammah yang dhahir li'annahu ismul mufrad ya. Faqih isim mufrad. Wari'an khabaruha. Wari'an itu khabarnya adha. Mansubun biha itu dinasabkan dengannya adha. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu dan bermula tanda nasabnya wari'an itu fathah yang zahir ianya fathah. Nah, sekarang dhallah. Wa dhallah dan dhallah. Al-wawu harfu atfin bermula wawu itu huruf ataf. Karena amsa asbaha adha dhallah. Yang kelima dhallah dan dhallah. Al-wawu harfu atfin wawu itu huruf ataf. Dhallah ma'tufun ala kana. Dhallah itu diataf kepada kana mabniun alal fathi itu dibina di atas fathah fi mahalli raf'in pada mahal raf'ah. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah annal khamisa mimma yarfa'ul isma bahwa sungguh yang kelima dari ma. Dari PL yarfa'u yang merafa'kan ianya ma. Yarfa'u jadi silat ma mausul. Bahwa sungguh yang kelima dari ma. Dari PL yarfa'u yang merafa'kan ianya PL akan isim. Bayan sibul khabara dan menasabkan ianya ma akan khabar itu dhalla. Dhalla. Dhalla siang hari. Wahya dan dianya dhalla itu litisafil mukhbari'an. Untuk mensifati mukhbaran dengan khabar naharan pada siang hari. Arti dhalla masuk di siang hari. Dhalla Zaidun sha'iman. Si Zaid itu yang puasa di siang hari. Ya, itu cara kita artikan. Dhalla Zaidun sha'iman. Si Zaid itu yang puasa di siang hari. Ya. Atau ada juga yang mengartikan jadilah si Zaid di siang hari. Ya, dhalla Zaidun. Jadilah si Zaid di siang hari itu yang puasa. Boleh. Boleh juga artinya seperti itu. Hmm. Tapi kalau kita jadilah seolah-olah ada makna saronya ya. Padahal makna dhalla Zaidun sha'iman dakhala Zaidun fin nahari shaiman. Masuklah si Zaid dalam waktu siang dalam keadaan puasa. Seolah-olah arti aslinya seperti itu. Kalau saya suka mengartikan si Zaid itu puasa di waktu siang. Nah, itu aja. Dhalla Zaidun shaiman. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu dhalla fi'lun madhin naqisun. Bermula dhalla itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ianya fi'il madhi akan isim wa yansibul khabara dan menasabkan ia akan khabar. Zaidun ismuha bermula Zaidun itu isimnya dhalla marfu'un biha itu dirafa'kan dengannya dhalla. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun bermula tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah yang dhahir ianya dhammah pada akhirnya Zaid. Wa shaiman khabaruha dan bermula shaiman itu khabarnya Zaid, khabarnya dhalla mansubun biha itu dinasabkan dengannya dhalla. Nah, itu dia. Nah, karena amsa asbah adha dhalla. Sekarang bata. Wabata dan bata. Al-wawu harfu atfin bermula wawu itu rata. Bata ma'tufun ala kana. Bermula bata itu diatafkan kepada kana. Mabniun alal fatih itu dibina di atas fatah fi mahalli raf'in pada maharafah. Wabata dan fi'il nakis selanjutnya bata. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah an-nasadisa mimma yarfa'ul isma. Bahwa sungguh yang keenam dari ma. Dari PL yang merafa'kan ianya ma akan isim dan menasabkan ianya ma akan khabar itu bata. Bata. Ma makna bata? Apa itu bata? Bata itu maknanya apa? Wahya litisafil mukhbari anhu bil khabari lailan. Dianya bata itu untuk mensifati mukhbaran.
untuk mensifati mukhbaran, mensifati isimnya bil khobari dengan khobar lailan pada waktu malam. Jadi bata artinya bermalam. Bata Zaidun sahiran. Si Zaid itu yang begadang di waktu malam. Nah, begitu maknanya. Zaidun sahiran, sahiran begadang. Zaidun sahiran, bermula si Zaid itu begadang ia. Oh, jangan bermula. Si Zaid itu begadang ia bata di waktu malam. Atau dakhala Zaidun fil laili sahiran. Itu maknanya. Bata Zaidun, masuklah si Zaid ke waktu malam itu dalam keadaan begadang. Bermalamlah si Zaid itu yang bergadang. Boleh juga. Bata Zaidun, bermalamlah si Zaid itu yang bergadang. Artinya di malam hari dia nggak tidur. Ya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu bata fi'lun madhin naqisun, bermula bata itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ianya fi'il madhi akan isim, yang sibul khawara menasabkan ia akan khabar. Wa zaidun ismuha dan bermula zaidun itu isimnya bata marfu'un biha itu marfu' dengannya bata. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu dan bermula tanda rafa'nya bata itu dhammah yang dhahirnya dhammah. Wa sahiran khabaruha dan bermula sahiran itu khabarnya bata. Mansubun biha itu dinasabkan dengannya bata. Selanjutnya, karena amsa, adha, dhalla, bata, sora. Wasora dan sora. Al-wawu harfu atfin bermula wawu itu rata. Sora ma'tufun ala kana. Bermula sora itu diatafkan kepada kana. Mabniun alal fatih itu dibina di atas fatah fi mahali raf'in. Yani, bermaksud oleh musannif rahimahullah, anna sabi'a mimma yarfa'ul isma. Bahwa sungguh yang ketujuh. Dari ma? Dari fi'il-fi'il yang merafa'kan dianya fi'il, ianya ma akan isim dan menasabkan dianya ma akan khabar itu sara. Apa makna sara? Wahia. Dan bermula dianya sora itu litahawuli. Tahawul itu berubah. Tahawul berubah, berubah sesuatu. Jadi berubah isim sora nanti dari satu sifat menjadi sifat yang lain. Dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Itu makna sora. Bahaya bermula dianya sora itu litahawul. Untuk berubah. Wal intiqali dan untuk berpindah. Nah, itu sora. Contoh nahu. Sora si'ru rakhisan. Jadilah harga itu yang murah. Nah, jadi asyi'ru rakhis. Tadinya mahal, sekarang jadilah harga itu murah atau shara syi'ru. Berubahlah harga itu menjadi murah. Harga-harga sembako jadi murah. Jadi asara ini tahawul, berubah, intikal, berpaling. Jadi shara kita artikan berubahlah harga itu menjadi murah, rakhis. Wa yang rabuhu bermula yang Arabnya contoh itu sara fi'ilun madhin naqisun bermula sara itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'u yang merafa'kan ianya fi'il akan isim wa yansibul khawara menasabkan ia akan khabar. Wa si'ru ismuha si'ru itu isimnya sara marfu'an biha itu dirafa'kan dengannya sara. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatut dhahiratu dan bermula tanda rafa'nya si'ru itu dhammah yang dhahirnya dhammah. Rakhisan khabaruha. Rakhisan itu menjadi khabarnya sara mansubun biha itu dinasabkan dengannya sara. Laisa. Ya, laisa sekarang. Walaisa al-wawu harfu atfin. Wawu itu rataf. Laisa ma'tufun ala kana. Laisa itu diatafkan kepada kana. Mabniun alal fathi dibina di atas fathah pada ma'rufah. Laisa. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah. Anna samina mimma yarfa'ul isma. Bahwa sungguh yang kedelapan dari ma. Dari fi'il nakis. Yarfa'u yang merafa'kan ianya ma akan isim. Wa yansibul khawara menasabkan ianya ma akan khabar. Bila syartin dengan tanpa syarat itu laisa. Artinya karena amsa asbah atau dhalla bata sora laisa. Dia merafa'kan isi menasabkan khobar nggak pakai syarat. Jadi 8. Tadi kan fi'il nakis ada 13. 8 pertama beramal tanpa syarat. Laisa. Laisa ini nafi. Wahya li nafyil hali indal itlaqi. Dan bermula dianya laisa itu untuk nafi hal ketika itlaq. Untuk nafi hal. Untuk nafi sekarang indal itlaq ketika bebas tanpa kait. Maknanya begini. Nah, contoh. Laisa Zaidun qaiman. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Laisa Zaidun qaiman. Si Zaid enggak berdiri. Kapan dia enggak berdiri? Al-an, sekarang. Itu makna hal. Jadi laisa untuk nafi hal. Bukan bicara kemarin, walaupun dia fi'il madhi, bukan bicara besok. Atau bukan bicara antar lagi. Laisa Zaidun qaiman maknanya tidaklah si Zaid itu yang berdiri sekarang.
Itu namanya ketika itlaq, ketika enggak disebutkan zaman. Adapun ketika disebutkan zaman, sesuai dengan sebutannya. Laisa Zaidun qa'iman gadan misalkan. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri besok. Atau laisa Zaidun qa'iman amsi. Si Zaid enggak berdiri kemarin ya kan. Tergantung zaman yang disebut. Tanpa disebutkan zaman namanya itlaq, itu untuk hal, untuk sekarang. Nah, itu. Ay al-an. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu laisa fi'lun madhin naqisun. Bermula laisa itu fi'il madhi yang nakis, yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim, wa yansibul khabara dan menasabkan ia akan khabar. Wa zaidun ismuha bermula zaidun itu isimnya laisa, marfu'an biha itu dirafa'kan dengannya laisa. Wa alamatu raf'iha dhammatu dhahiratu dan bermula tanda rafa'nya zaidun itu dhammah yang akhirnya dhammah. Wa qa'iman khabaruha dan bermula qa'iman itu khabarnya laisa, mansubun biha itu dinasabkan dengannya laisa. Nah, itu dia. Selesai 8 dari fi'il nakis atau dari fi'il nawasih yang beramal tanpa syarat. Lanjut. Walamma faragha minal kalami 'alal qismil awwali a'ni ma ya'malu hadzal 'amala bila syartin akhadha. Walamma dan manakala faragha telah selesai oleh musannif minal kalami dari berbicara, alal qismil awal berbicara di atas kelompok yang pertama. Ini saya maksud ma yang malu akan ma yang beramal ya ma hadzal amala akan ini amal rafa isim nasab khabar bila syartin dengan tanpa syarat akhaza. Nah, ini niscaya akhaza. Jadi akhaza ini lama namanya huruf rabit ya. Huruf rabit ya, semacam huruf syarat ya, ada jawabnya juga akhaza. Manakala selesai oleh musanneh dari berbicara kepada kelompok yang pertama. Ani saya maksud akan ma yang beramal ya akan ini amal dengan tanpa syarat. Akhadha nisya akhadha. Memasuki ianya musannef itu ya takalamu yang berbicara ianya musannef alal arba'atil lati di atas 4 alati ta'malu yang beramal ianya alati yang beramal ianya 4 bisyarti taqaddumi nafiin dengan syarat terdahulu nafi au syibihi atau serupanya nafi alaiha di atasnya 4. Nah, jadi ketika beliau sudah selesai membahas kelompok yang pertama, karena kemarin apa namanya fi'il nakis itu dibagi 3, ada yang beramal tanpa syarat 8 pertama, ada yang beramal dengan syarat didahului nafi atau istifham kan, atau serupa nafi, itu ada 4. Ada satu lagi nanti syaratnya didahului ma masdariyah, yaitu dama nanti. Nah, jadi ketika beliau sudah selesai membahas tentang kelompok pertama, yaitu fi'il nakis yang beramal ini amal yaitu rafa isim nasab khabar dengan tanpa syarat akhadha. Akhadha di sini namanya fi'il syuru'. Akhadha ini merafa'kan isim menasabkan khabar dia. Akhadha niscaya memasuki ianya musannef itu ya takallamu itu yang berbicara ianya musannef kepada 4 allati yang beramal ianya 4 dengan syarat terdahulu nafi atau serupa nafi di atasnya 4. Faqala maka berkata oleh musannef. Jadi akhadha ini kita i'rab akhadha fi'il madhi fi'il syuru' dia ya. Kayak temannya fi'il muqarabah. Nah, asa, kada, osyaka, karoba kan? Termasuk ansya'a, kemudian akhaza, ja'ala, alaqa kan? Jadi akhaza ini fi'il madhi, fi'il syuru' mabni di atas fathah. Tugasnya merafa'kan isim menasabkan khabar. Isimnya mustatir, takdirnya huwa. Yatakallamu fi'il mudhari' marfu' karena bebas dari amil nasib amil jazim tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah yatakallamu pada mahal nasab khobar akhaza. Nah, niscaya memasuki ianya musannef itu ya takallamu. Yang berbicara ianya musannef alal arba'ah kepada 4 yang allati isim mausul mabni ala sukun pada mahal jar naik kepada arba'ah. Pada 4 allati ta'malu yang beramal ianya allati. Ta'malu ini silat. Yang beramal ianya allati atau beramal ianya 4 sama dengan syarat terdahulu nafi atau surufanya nafi alaiha di atasnya 4. Faqala maka berkata oleh musannef rahimahullah. Wa mazala dan mazala. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya itu al-wawu harfu atfin. Wawu itu ra'ta. Mazala bitamamiha maktufun ala kana. Dan bermula mazala. Satu rangkaian, nggak dipisah-pisah. Karena yang dimaksud lafadznya mazala gitu. Wa mazala bitamamiha. Dan bermula mazala dengan sempurnanya mazala. Maktufun ala kana itu diatapkan kepada kana.
mabniun alal fathi itu dibina di atas fathah pada ma'rifah. Artinya waw atah mazala satu rangkaian ini mabni atas fathah pada ma'rifah kita atah kepada kana. Di mana kana itu jadi khobar berarti mazala mahalnya rafa. Wa ma infakka sekalian nih beliau bahas mazala ma infakka ma fatiha ma bariha kan? Kenapa sekalian? Karena syarat amalnya sama. Didahului oleh nafi atau serupa nafi. Wa ma infakka al wawu harfu atfin wa itu huruf ataf ma infakka bitamamiha dan bermula ma infakka dengan sempurnanya ma infakka itu ma'tufun. Itu diatafkan kepada kana mabniun itu dibina di atas fathah pada ma'rafah. Wa huruf ataf ma infakka kita ataf kepada kana. Wa ma fatiha dan ma fatiha. Al wawu harfu atfin wa itu huruf ataf juga. Ma fatiha ma'tufun. Bermula ma fatiha bitamamiha juga. Bermula ma fatiha satu rangkaian ini itu ma'tufun diatafkan kepada kana. Mabniun alal fatih itu dibina di atas fathah pada maharuf. Wa ma bariha al wawu harfu atfin wa itu huruf ataf. Ma bariha ma'tufun. Ma bariha itu diatafkan kepada kana mabniun itu dibina di atas fathah pada maharufah juga. Yakni ini baru penjelasannya. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah anna tasi'a wal asyira wal hadiya asyara was saniya asyara. Wah sungguh yang ke-9 dan yang ke-10 dan yang ke-11 dan yang ke-12 mimma dari mama dari fiil-fiil nakis yarfa'u yang merafa'kan ianya ma akan isim wa yansibu dan menasabkan ianya ma akan khabar itu mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Mazala ma infakka ma fati'a ma bariha keempat-empatnya juga merafa'kan isim menasabkan khabar. Cuma dia ada syarat khusus. Wahadhil arba'atu dan bermula ini. Ini yang mana? Ini 4. Si marifah sudah isim isyarah biasanya badal. Wahadhil arba'atu bermula ini apa? Ini 4. Itu limulazamatil khabaril mukhbara anhu ala hasabi ma yaktadhihil halu. Itu limulazamah khabar. Dan bermula ini 4 itu bagi melazimnya khabar akan mukhbaran. Mulazamah ini kita artikan terikat ya. Bagi terikatnya khobar akan mukhbaran. Mukhbaran alladzi yang dikhobarkan darinya berarti isim. Dianya 4 ma bariha ma infaka itu untuk terikatnya khobar akan isim ala hasabima di atas sekira-kira ma yang menghendaki akannya ma oleh keadaan. Jadi terikatnya khobar dengan isim sesuai dengan keadaannya. Artinya tergantung keadaan. Nanti kita lihat di contoh paham insyaallah. Ya, kita lihat dulu. Wala budda fiha min ayat taqaddama 'alaiha nafyun aw syibhu. Dan tidak boleh tidak padanya 4. Padanya 4 madalah infaka ma fatiha ma bariha. Itu dan tidak boleh tidak padanya 4 min ayat taqaddama. Dari bahwa terdahulu di atasnya 4 oleh nafi atau serupanya nafi. Jadi mazala ma bariha ma infaka ma fatiha dia baru beramal rafa isim nasab khabar yang maknanya terikat khobar dengan isimnya sesuai dengan konteksnya, keadaannya nanti syaratnya harus didahului oleh nafi atau serupa nafi. Jadi nafi ini enggak harus huruf, bisa ma nafi, bisa fiil nafi, bisa isim nafi kalau ada. Yang penting ada nafi atau ada serupa nafi. Nanti ada penjelasan serupa nafi itu apa. Misalu bermula contoh itu misalu mazala bermula contoh mazala itu qauluka. Misalu mubtada, qaulu khabar. Misalu mazala qauluka bermula contoh mazala itu ucapanmu. Mazala Zaidun aliman. Mazala Zaidun aliman. Senantiasalah si Zaid itu yang alim. Jadi arti mazala tadi bersifat khobar atau melekat khobar pada isim. Melekat ilmu pada si Zaid. Melekat sifat alim pada si Zaid. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh keadaan. Artinya ada batasnya. Senantiasalah si Zaid itu yang alim. Nah, kan orang alim ada batasnya. Mungkin sampai meninggal kali ya. Atau sampai enggak pikun. Ya, kalau kita udah pikun, kealiman kan hilang. Nah itu. Mazala. Senantiasalah si Zaid itu yang alim. Ini Arabnya ma manafi mabni ala sukun zala fi'il madhi nakisah mabni di atas fathah
Tugasnya rafa isim nasab khabar. Zaidun isimnya marfu tanda rafa dhammah karena isim mufrad. Aliman khabar zala, khabarnya mansub tanda nasab fathah karena isim mufrad. Senantiasa. Zala hilang, ma tidak, tidak hilang-hilang. Arti tidak hilang-hilang kan senantiasa. Nah, itulah artinya mulazamah. Mulazamah lah si Zaid itu yang alim. Jadi mazalah mulazamah. Mulazamah khabar terhadap isim. Wa yang rabuhu bermula yang Arabnya contoh itu ma nafiyatun bermula ma itu huruf nafi. Wa zala fi'lun madin nakisun bermula zala itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim. Wa yansibul khawara dan menasabkan ya khabar. Wa zaidun ismuha bermula zaidun itu isimnya ma'zala. Marfu'an biha itu dirafa'kan dengannya zala. Wa aliman khabaruha dan bermula aliman itu khabarnya zala. Mansubun biha itu dinasabkan dengannya zala. Nah, wa misalu man fakka qauluka. Bermula contoh ma in fakka itu ucapanmu. Jadi ma in fakka artinya mulazamah sama. Jadi keempat ini mazala, ma in fakka, ma fati'a, ma bariha kita artikan mulazamah. Boleh. Nah, kalau kita artikan ini tidak lepas-lepas. Infakka lepas, ma infakka tidak lepas. Arti tidak lepas berarti kan mulazamah. Ma infakka amrun jalisan. Lazimlah si Zaid itu yang duduk. Mulazamahlah si Umar. Mulazamahlah si Umar itu yang duduk. Arti mulazamah senantiasa. Senantiasalah si Umar itu yang duduk. Nah, i'rabnya biasa ma infak ma manafi mauni atas sukun infakka fi'il madhi mauni atas fathah. Dia temannya kana, tugasnya rafa isim nasab khabar. Amrun isim infakka isim marfu dan rafa dhammah isim mufrad. Wow farqiyah. Apa makna farqiyah? Kalau ada waw kita baca amr, kalau enggak ada waw kita baca umar. Itu farqiyah, membedakan. Karena tulisan antara amrun dan umar sama. Kalau amrun pakai waw, kalau umar enggak pakai waw. Kalau umar gairu munsarif, kalau amrun itu munsarif bertanwin. Jalisan khobar infaka, khobar infaka mansub dan nasab. Wa yang rabuhu bermula yang Arabnya contoh itu mana fiatun bermula ma itu huruf nafi. Wan fakka fi'lun madin nakisun bermula infaka itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim yang sibul khawara dan menasabkan ia akan khabar. Wa amrun ismuha dan bermula amrun itu isimnya infaka marfu'un biha itu dirafa'kan dengan infaka. Wa jalisan khabaruha dan bermula jalisan itu khabarnya infaka mansubun biha itu dinasabkan dengannya infaka. Nah, misal ma fatiha kau luka. Bermula contoh ma fatiha itu ucapanmu. Ma fatiha bakrun muhsinan. Sama artinya. Mulazamahlah si bakar itu yang berbuat baik. Ma fatiha senantiasalah si bakar itu yang berbuat baik. Nah, i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu ma nafiyatun ma itu huruf nafi fatiha fi'lun madin nakisun fatiha itu fi'il madhi yang nakis yarfa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim yang sibul khawara menasabkan ia akan khabar wa bakran ismuha dan bermula bakar wa bakrun maksudnya wa bakrun ismuha bukan bakran bakrun ya. Ya, bakrun. Wa bakrun ismuha bermula bakrun itu isimnya Fatiha. Marfu'un biha itu dirafa'kan dengannya Fatiha. Wa muhsinan khabaruha dan bermula muhsinan itu khabarnya Fatiha. Mansubun biha itu dinasabkan dengannya Fatiha. Ya. Wa misalu bariha qauluka dan bermula contoh bariha itu ucapanmu. Ma bariha Muhammadun kariman senantiasalah Muhammad itu seorang yang mulia, yang dermawan. Sama senantiasa. Nah, bersifat khabar dengan isim. Mulazamah khabar terhadap isim. Mulazamah kariman terhadap Muhammad. Ma bariha Muhammadun kariman. Senantiasalah Muhammad itu yang mulia. Wa yang rabuhu bermula yang rabnya contoh itu ma nafiyatun bermula ma itu nafi. Wa bariha fi'lun madin dan bermula bariha itu fi'il madhi yang nakis. Ya rafa'ul isma yang merafa'kan ia akan isim. Wa yansibul khabara menasabkan ia akan khabar. Wa Muhammadun ismuha dan bermula Muhammad itu isimnya bariha. Marfu'an biha itu dirafa'kan dengannya bariha. Kariman khabaruha. Kariman itu khabarnya bariha. Mansubun biha dinasabkan dengannya bariha.
Ya, itu panjang. Sampai sini dulu. Nah, itu. Kesimpulannya fi'il nakis dibagi tiga. Lapan pertama dia merafa'kan isim nasabkan khobar tanpa syarat. Empat sesudahnya merafa'kan isim nasabkan khobar dengan syarat didahului nafi atau serupa nafi. Serupa nafi maknanya istifham. Ya. Ya, kemudian satu lagi nanti dia beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah yaitu madama. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab wal maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.